إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai sidang muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama diam apabila khatib sedang membaca khutbah, kerana menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, barang siapa yang berkata-kata ketika khatib sedang membaca khutbah walaupun hanya dengan mengingatkan sahabat sebelahnya dengan berkata diam sekalipun, niscaya luputlah pahala Jumaatnya. Oleh itu, marilah kita diam dan dengarlah dengan taat. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahil qail إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون
قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Surah An-Nisa ayat 59 bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah yang ini berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan memperkatakan tentang belia beriman, tonggak pembangunan negara. Golongan belia adalah merupakan golongan yang sering digambarkan sebagai cerminan wajah negara yang akan datang. Banyak harapan dan impian akan terpikul di bahu golongan belia bagi menterjemahkan kemajuan sesebuah negara di masa hadapan. Ini adalah kerana jatuh bangunnya sesebuah negara terletak di tangan golongan belia masa kini. Sekiranya golongan muda pada hari ini adalah daripada kalangan yang berakhlak dan mempunyai jati diri yang tinggi, tentunya negara kita pada masa akan datang adalah sebuah negara yang aman, makmur dan sejahtera. Akan tetapi jika sebaliknya, maka bersedialah untuk berhadapan dengan kemungkinan buruk yang akan berlaku. Hal ini telah menunjukkan bahawa golongan belia sangat dipandang tinggi oleh masyarakat dalam menggalas tanggungjawab bagi membangun masa depan sesebuah negara. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan di awal khutbah tadi dalam suratul Kahfi ayat 10 hingga ke 11 yang bermaksud, dan ingatlah peristiwa ketika serombongan orang-orang muda pergi ke gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Lalu kami tidurkan mereka dengan lamanya dalam gua itu bertahun-tahun yang banyak bilangannya. Menerusi ayat ini, Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan kepada kita tentang kemajuan. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan kepada kita tentang kewujudan golongan muda yang mempunyai keimanan yang utuh dan kental dalam berjuang untuk mempertahankan akidah mereka. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka petunjuk dan jalan keluar bagi setiap masalah yang dihadapi. Mereka berjaya menyembunyikan diri ke dalam gua dan telah diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mengelakkan ancaman daripada penguasa yang zalim. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, ini adalah merupakan kisah golongan muda yang cekal berani, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala telah merakamkannya dalam Al-Quran sebagai renungan buat golongan muda hari ini. Peristiwa ini telah menunjukkan bahawa golongan belia hendaklah memiliki keimanan dan pegangan akidah yang kukuh dalam berhadapan dengan pelbagai ujian dan dugaan yang sangat mencabar. Sekiranya golongan belia ini tidak mempunyai keimanan dan keyakinan akidah yang kuat, maka akan lahirlah gejala sosial yang akan merosakkan kehidupan masyarakat dan masa depan negara, seperti penyalahgunaan dadah, pergaulan bebas, pembuangan bayi, budaya samsing, perlumbaan haram dan berbagai-bagai lagi. Oleh itu, golongan belia perlu memiliki nilai keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala bagi menjamin kehidupan yang bermanfaat di dunia dan seterusnya memperolehi keuntungan di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, 7 golongan dilindungi Allah di bawah lindungannya waktu tidak ada lindungan selain daripada lindungannya. Yang pertama, imam, yang ini pemerintah yang adil. Yang kedua, pemuda yang dalam masa mudanya beribadah kepada Allah. Ketiga, orang yang menyebut, yang ini mengingati Allah ketika sendirian lalu menitis air matanya. Yang keempat, pemuda yang tergantung hatinya di masjid untuk beribadah. Yang kelima, orang yang berkasih sayang kerana Allah semata-mata. Keenam, lelaki yang dirayu oleh seorang perempuan bangsawan yang cantik, tetapi dia mengatakan dengan menolak, sesungguhnya aku takut kepada Allah.
Dan yang ketujuh, orang yang bersedekah dan disembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diperbuat yang ini diberikan oleh tangan kanannya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai golongan belia muslim, mereka perlu memiliki sifat jati diri yang teguh, berpaksikan akidah, iman dan akhlak yang mulia bagi mencorakkan hala tuju sesebuah negara dan kemajuan agama Islam itu sendiri. Seseorang belia muslim hendaklah membersihkan akidahnya daripada segala kepercayaan dan fahaman yang bercanggah dengan ajaran Islam. Mereka perlu meningkatkan mutu ibadah dan berusaha menambahkan ilmu agama sebagai benteng dalam menghadapi segala cabaran dalam kehidupan. Para belia hendaklah berdamping dengan rakan-rakan yang boleh memberi nasihat dan tunjuk ajar dalam kebaikan serta mengambil berat antara satu sama lain. Mereka juga hendaklah menjalankan usaha dakwah agar ajaran agama Islam terus berkembang dan sentiasa melibatkan diri dalam kegiatan keagamaan seperti mendekatkan diri dengan masjid, surau, pusat pengajian Islam dan lain-lain yang dapat memberi kebaikan kepada diri mereka. Mereka juga hendaklah sentiasa turut serta dalam kerja-kerja sukarelawan sebagai tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Selain daripada itu, golongan belia ini perlu peka kepada isu-isu yang melanda negara dan umat Islam dengan membantu menyumbang buah fikiran dan tenaga bagi membangunkan negara dan agama Islam. Ini adalah kerana kepekaan belia kepada setiap isu-isu yang berlaku akan dapat mematangkan fikiran, meluaskan pengalaman serta dapat menyelesaikan sesuatu isu secara bersama. Sifat-sifat seperti ini perlu dijadikan amalan dan budaya dalam kehidupan golongan belia bagi menghadapi hari-hari mendatang yang semakin mencabar. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya peranan belia ini bukan sekadar menuntut ilmu, membina kerjaya atau melakukan kegiatan-kegiatan bagi memenuhi masa lapang dan kegemaran sahaja. Akan tetapi warga belia perlu turut sama menyumbang pemikiran dan tenaga dalam mencorakkan hala tuju sesebuah negara dan kemajuan agama Islam di masa akan datang. Justru itu, mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyeru kepada para belia sekalian agar menjadi golongan belia yang beriman dan memiliki akidah yang kukuh berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah. Hindari dan jauhkanlah diri daripada budaya yang tidak sihat dan amalan yang bercanggah dengan ajaran Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahfi ayat yang ke-13, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Yang bermaksud, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad perihal mereka dengan sebenar-benar kisah penceritaan. Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahi mereka dengan hidayah dan petunjuk. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul bashar sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun bi nadharin wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wa antahu amma nahakum anhu wa zajar. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jugalah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam suratul Ahzab ayat 56, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yang memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhum, isteri-isteri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhun. Kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apa kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-wakaf dan seumpamanya. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Harith al-Syariatik, As-Sultan Ibrahim ibni Al-Marhum As-Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'aluk Johor Darut Ta'azim, kepada Raja Zahid Sofia binti Al-Marhum Sultan Idris Shah, Permaisuri Johor, Tunku Ismail ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor, dan Cik Puan Khalidah binti Bustamam, putra-putra dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin واخذل الكفرة ومبتدئ السيئة والمشركين وكل من هو عدو للدين. اللهم فرج هموم المسلمين واقض الدين عن المدينين وأحسن خلاص المسجونين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ
سمع الله لمن حمده اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقهط والحمى والجدب والجورى والظلم وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل والريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وانجي المستضعفين والمنكوبين والمكروبين والمظلومين واكلاهم وصلهم وتولهم وارعهم وألهمهم رشدهم ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى والطف بنا وبهم فيما يجري به القضاء اللهم ارفع واصرف وادفع وأبعد وأزل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والساحرين بما شئت عاجلا غير آجل في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله الملك المعبود الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى نهاية كل معدود اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظك وقايتك الصمدانية عبدك الحارس لشريعتك السلطان إبراهيم بن المرحوم سلطان الإسكندر Utama di pertuan bagi negeri dan jajahan ta'arujud darut ta'lim Allahumma ya dhal judi wa rahmah kami mohon kurniaan dan keridhaan taufik dan hidayahmu kepada Raja Darul Sufyan binti Al-Marhum Sultan Idris Shah Turban Sulijwa Tunku Ismail ibn Sultan Ibrahim Tunku Mahmud Tijwa dan Syekun Khalidah binti Husana Putera-putera dan putrinya kerabat Raja dan Ayah Sufyan Allahumma ya dhal fadli wal imtinan pelihara dan lindungi akhlak yang akan ayat dan negeri ini semoga berada di dalam keadaan selamat dan sejahtera aman dan damai hidup tenteram dan bahagia menjadi mahabbah dan bersatu baru dalam menghadapi ujian dan cabaran kepadamu juga ya Allah doa kami mohon diperkenan dan diterima Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin